Salam IT News. Ketika memerangi pandemi virus Parti Komunis Cina PKC, banyak negara yang berpendapatan rendah terjerumus ke perangkap hutang dengan rejim komunis Cina. Sebelum penularan wabah tersebut, negara-negara terbabit sudah mempunyai hutang dalam jumlah yang besar dan kini mereka berisiko untuk gagal menjelaskannya. Pada itu, institusi keuangan antarabangsa telah mendesak negara-negara G20 untuk memberikan pelepasan hutang kepada 76 negara termiskin di dunia. Berikut merupakan maklumat selanjutnya. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative BRI, Komunis Cina memberikan pinjaman berjuta-juta dolar ke negara berpendapatan rendah untuk membantu membina proyek infrastruktur mereka yang besar. Kini apabila wabak COVID-19 melanda, kebimbangan mengenai krisis hutang semakin meningkat di negara-negara membangun. Ini kerana kebanyakan negara-negara tersebut sudah tertakluk di bawah jumlah hutang yang besar dengan PKC. Dilancarkan pada tahun 2013, Belt and Road Initiative BRI yang juga disebut sebagai Jalan Sutra Baru adalah salah satu program pembangunan yang paling bercita-cita tinggi dan sangat kontroversi di dunia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, inisiatif ini dianggap sebagai perangkap hutang kerana amalan meminjam dari Beijing yang dianggap seperti pemangsa. Menurut laporan Institut Keuangan Antarabangsa IIF pada 14 Mei 2020, BRI menyumbang kepada peningkatan mendadak hutang asing di kebanyakan negara berpendapatan rendah. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IIF, selama 2 dekad yang lalu PKC telah menjadi pemberi pinjaman global utama dengan hutang melebihi 5.5 triliun dolar Amerika pada tahun 2019, iaitu lebih daripada 6% pengeluaran domestik kasar global. BRI telah memainkan peranan penting dalam mendorong aktiviti pinjaman Cina dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menjadikan Beijing sebagai pemiutang terbesar di dunia untuk negara berpendapatan rendah. Tambah laporan itu, sejak BRI dilancarkan, ia telah mengarahkan lebih daripada 730 bilion dolar Amerika pelaburan asing dan projek pembinaan di lebih daripada 112 buah negara. Antara negara-negara di bawah inisiatif ini adalah seperti Djibouti, Ethiopia, Laos, Maldives dan Tajikistan. Dianggap berisiko tinggi mengalami tekanan hutang oleh dana keuangan antarabangsa IMF. Ini bermaksud mereka cenderung untuk gagal bayar atau menyelesaikan masalah hutang mereka yang besar. Selain itu, laporan yang diterbitkan oleh Kiel Institute for the World Economy mendedahkan bahawa pinjaman asing Cina mungkin lebih tinggi daripada apa yang dilaporkan. Kajian itu juga mengatakan bahawa sehingga 50% pinjaman Cina disembunyikan kerana tidak dilaporkan kepada IMF atau Bank Dunia. Amalan pinjaman dari Cina yang tidak telus ini meningkatkan kerentanan hutang pada negara-negara miskin. Di tengah-tengah krisis keuangan ini, hutang Sri Lanka dengan Cina kini difahamkan semakin menimbun. Menurut laporan Nikkei Asian Review, walaupun negara yang dibelenggu hutang mesti menjelaskan pembayaran pinjaman sebanyak 4.8 bilion dolar Amerika tahun ini, mereka nampaknya telah mencapai kesepakatan dengan PKC untuk melakukan pinjaman tambahan sekurang-kurangnya 1 bilion dolar Amerika. Sri Lanka sering disebut sebagai contoh jelas negara yang terjebak dalam hutang Cina yang membuatkan mereka kemudiannya terpaksa menyerahkan aset strategik kepada komunis Cina. Sebuah SOE komunis Cina menguasai pelabuhan selatan Hambantota di Sri Lanka pada tahun 2017 dengan kontrak sewa 99 tahun setelah negara itu gagal menjelaskan hutang mereka sebelum ini. Pelabuhan mempunyai banyak kegunaan di hampir setiap negara, yaitu untuk kegunaan orang awam dan juga untuk tujuan ketenteraan. Kata Timbalan Pentadbir Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat USAID, Bonnie Glick pada program American Thought Leaders The Epoch Time. Dan cara Cina dalam memetakan dunia adalah sangat strategik bagi membolehkan mereka mengenal pasti pelabuhan paling berharga dan berpotensi terlebih dahulu sebelum mendekati negara-negara ini. Perkara yang sama berlaku di negara Djibouti, Afrika Timur, katanya di mana China membina sebuah pelabuhan konsesi. Negara ini terletak di pintu masuk Laut Merah
di mana Amerika Syarikat mempunyai kepentingan pertahanan. Hampir 10% ekspor minyak dunia dan 20% daripada semua barang komersial bergerak melalui terusan Suez menghampiri Djibouti. Tambah klik, Djibouti gagal melunaskan pinjamannya membuatkan China dapat mengawal operasi di pelabuhan di Djibouti. Beliau juga menyifatkan BRI sebagai satu perjalanan sehala ke arah hutang yang tidak akan dapat diselesaikan. Berita selanjutnya, pelepasan hutang. Bank Dunia dan IMF telah mendesak negara-negara G20 termasuk China untuk memberikan pelepasan hutang kepada 76 negara termiskin di dunia bagi membolehkan mereka mempunyai dana untuk memerangi pandemik. China juga telah menandatangani inisiatif penangguhan perkhidmatan hutang yang disetujui oleh negara-negara G20 yang memberikan pembekuan pembayaran hutang kepada negara-negara termiskin berdasarkan permintaan. Pergantungan akan berlaku daripada 1 Mei hingga akhir 2020. Menurut Klik, tindak balas awal China terhadap debt forgiveness dalam menangguhkan kewajiban pembayaran hutang adalah positif. Tetapi kemudian mereka mulai mengenal pasti jenis hutang yang akan disertakan ke dalam debt forgiveness. Mereka juga berusaha untuk tidak menerapkan hutang dua hala terhadap China. Projek pembinaan BRI berskala besar dibiayai oleh banyak kerajaan tempatan di China dan institusi yang dikendalikan oleh negara berkenaan. Pentadbiran Trump sebelum ini secara lantangnya telah menyuarakan cita-cita komunis China yang mencengkam pasaran negara-negara membangun. Malah situasi pandemi pada ketika ini semakin menguatkan kebimbangan tersebut. Setiausaha negara Amerika Syarikat Mike Pompeo telah pun memberitahu seluruh dunia agar menyadari cabaran daripada PKC. China telah diperintah oleh rejim komunis yang ganas dan otoritarian sejak tahun 1949. Selama beberapa dekad, kami berpendapat bahwa mereka akan menjadi lebih seperti kami melalui perdagangan, pertukaran ilmiah, jangkauan diplomatik, menjadikan mereka sebagai negara membangun di WTO. Katanya pada 20 Mei 2020. Itu tidak akan terjadi. Kami tidak begitu kisah sejauh mana Beijing memusuhi negara-negara bebas secara ideologi dan politik. Tambah Pompeo. China's been ruled by a brutal authoritarian regime, a communist regime since 1949. For several decades, we thought the regime would become more like us through trade, scientific exchanges, diplomatic outreach, letting them in the WTO as a developing nation. That didn't happen. We greatly underestimated the degree to which Beijing is ideologically and politically hostile to free nations.